Okey, sekejap. So, macam mana minggu ketiga? Dah balik kampus, okey? Alhamdulillah okey sir. Macam mana? Tak dengar suara. Alhamdulillah okey sir. Internet okey kat college? Internet slow. Alhamdulillah. Okey, tak apa. So kalau slow boleh datang kampus, masuk kampus. Dah boleh, you all belum masuk kampus tak? Boleh kan? Boleh Campus saya ni. invitation. Boleh kan? So boleh duduk sini. Duduk apa ni? Cafe, internet okey kot. Setting. Okay. Alright, so saya tak nak ambil masa lama. Okay, so kita mungkin akan sekali lalu saja. Okay, so untuk chapter 1 ni agak simple. So dia lebih kepada theoretical on semiconductors, theoretical on atomics. Okay, that's actually apa yang you dah belajar sewaktu fizik. Okay, macam saya cakap sebelum ni. Okay, fizik pun sebelum ni kamu dah tengok sikit lah, okay, berkenaan dengan atom, semiconductor dan sebagainya. So ini kita just recall balik, refresh balik apa yang kita belajar pada SPM. And then masuk chapter 2 nanti baru kita akan mulakan the applications of the semiconductors. Okay, the basic idea ataupun the basic applications untuk semiconductor ni macam kita tahu adalah diodes. Okay, so diodes ni kalau kamu faham ataupun kamu ingat balik apa yang kamu belajar, fungsi dia ada beberapa fungsi lah, ada beberapa cara ataupun beberapa aplikasi diode. Okay, salah satunya apa? Sebagai switch. Okay, sebagai switch untuk kita on dan juga off kita punya circuit electronics. Okay, yang mana kita panggil dalam bahasa electronicsnya forward bias and reverse bias. Okay, so untuk chapter 1 ni lebih kepada introduction semiconductors. So the first week itu kita dah sentuh berkenaan dengan RPP, and then kita dah sentuh berkenaan dengan atomic structures, semiconductors dan sebagainya. So ini kita akan lihat sedikit berkenaan semiconductors in electronics. Okay. Mana yang tak dapat hadir petang ni tak apa. Okay, saya akan buat rakaman. Okay, so sahabat-sahabat yang lain tu boleh join kemudian. Okay, so matlamat petang ni saya akan cuba habiskan ataupun kita akan tengok secara, untuk topik 1 chapter 1 ni, and then you all boleh faham, saya harapkan you all boleh faham apa itu idea berkenaan dengan atomic structures dan juga semiconductors. Okay, dan juga berkenaan dengan diodes. And then matlamat saya juga, saya harapkan pelajar boleh faham dan juga boleh apply the applications pada untuk chapter kedua nanti. Okay, dan untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu, saya akan share juga mungkin lebih kepada reflections lah, okay, ataupun orang kata quiz untuk chapter 1 ni dalam outer. Okay, nanti saya akan onkan dia. Saya akan beritahu lah bila you all kena buat dan bila you all kena hantar lah. Okay, alright, so so macam kita tahu sebelum ni, atoms, okay, is a small particles. Okay, kita tahu dalam atom kita ada protons and electrons. Okay, yang mana protons ni membawa ion positif dan atom electrons ni membawa ion negatif. Okay, so kita tahu juga, okay, atomic structures ni kalau kita punya hydrogens ataupun kita punya ikatan covalence, okay, nama dia ikatan covalence. Okay, kita boleh configure ataupun atomic structure ni boleh configure kepada 3 elemen yang penting dalam struktur kita, dalam struktur physical material dalam dunia ni, okay, even badan kita dan sebagainya. Yang mana kita atomic structure tu boleh menjadi sebagai conductors, insulators dan juga semiconductors. Okay, conductor ni adalah satu alat ataupun satu materials yang boleh mengalirkan ataupun dia punya ion tu boleh mengalir.
okey, ataupun kita panggil sebagai dia boleh mengalirkan arus elektrik. Manakala insulator tu adalah sebaliknya, iaitu dia boleh menghalang arus elektrik supaya dia melaluinya. Dan ada satu material yang penting, okey, iaitu semiconductors. So semiconductors ni adalah dia berada di tengah-tengah antara dia bukan dia ciri-ciri dia adalah di tengah-tengah antara konduktor dan juga insulator. Dan ciri-ciri yang unik juga menjadikannya dia boleh jadikan dia sebagai satu alat untuk kita transfer ataupun kita jadikan dia sebagai dalam komponen elektronik sebagai fungsinya sebagai untuk menghalang dan juga mengalirkan arus elektrik. Okey, iaitu diode. Okey, so untuk kita lihat kepada semiconductor, so kita kena tahu apa maksud di sebalik atomic tu. Okey, so atomic weights ni adalah di mana numbers of protons ditambahkan dengan numbers of neutrons. So bila kita tahu let's say untuk helium contohnya, kita ada 2 proton dan juga 2 neutrons. So kita boleh tahu kita punya berat untuk atom sebagai helium tu adalah sebanyak 4. Okay? Dia lebih kepada units lah. Dia punya unit adalah unit sahaja. Okay? Dia bukan gram dan sebagainya lah. Okey, ni recall balik apa yang belajar dalam fizik dan juga kimia, okey, ikatan covalence, okey, ataupun valence cells, okey, ikatan covalence dia kita panggil sebagai shell valence, okey, valence cells, yang mana valence cells ni adalah kita punya orang kata satu kita menggunakan konsep Bohr's models, okey, untuk first cells, okey, dia menggunakan kita punya okay, for the first cells, okay, kita punya electrons ni adalah dengan menggunakan formula 2 kuasa N kuasa 2. Okay, yang mana N ni adalah the numbers of the shells. The first shells, okay, kita tahu kalau untuk first cells, okay, so gantikan N tu kepada the numbers of layers. Okay, N is a shell that contain maximum numbers of electrons. Okay, the shells number 1 is the innermost ataupun the closest to the nucleus. Okay, so kalau misalnya kata kalau kita punya atoms tu mempunyai 4 shells, okay, so kita gunakan 2 kuasa 4 kuasa 2. So maksudnya maksimum electrons yang boleh berada dalam shells berkenaan adalah sebanyak 2 kuasa 4 kuasa 2 darabkan dengan 2. Okay, contohnya kalau the second row ataupun second shells 2 kuasa 2 darabkan dengan 2. So kita akan dapat 8 electrons dan seterusnya lah. Okay, itu kita panggil sebagai valence electrons ataupun valence cells. Alright, so the numbers of valence electron in an atom has significant influence on the electrical properties of the element. So makin besar kita punya valence cells tu, dia mempunyai ada kesan-kesan terhadap kita punya properties of the atoms berkenaan. Okay, contoh kalau kita nak gunakan dia sebagai material untuk buat baju contohnya, ataupun nak buat anything, so kita kena lihat kepada dia punya valence cell berkenaan. Okay, the fewest the valence electrons are the more distant of the valence cell from the nucleus. So makin kalau makin banyak kita punya cells tu, okay, so maksudnya dia punya ikatan ataupun dia punya sel tu makin dekat dengan kita punya nukleus. Macam tadilah, okay, macam ni makin kat sini ada 4 ni, kita kan makin banyak lah. So kalau ada satu saja, dia punya jarak antara cells dengan nukleus tu agak berjauhan. So apa kesan dia? Okay, kalau jauh, will break away from the parent atom and become free electron with a minimum of external energy such as heating. Okay, maksudnya kalau kita bagi pemanasan, dia lebih mudah untuk kita break sel berkenaan. Okay, kalau dia punya sel tu makin banyak dan dia punya distance makin dekat, okay,
So dia agak sukar untuk kita break. Maksudnya kita bagi pemanasan yang tinggi pun dia agak maksudnya kita kena bagi pemanasan yang sangat tinggi untuk kita break away dia punya shell berkenaan. Okay, itu basic konsep lah. Okay, so itu merujuk kepada kita punya untuk kita jadikan sebagai sama ada dia conductors, insulators ataupun semiconductors. Okay, contoh macam air lah. Okay, air kalau kita bagi H2O, okay, dia punya tu cuma ada 2 hydrogens, okay, dan hidrogen pula ada berapa dia punya atom. So maksudnya kalau kita bagi pemanasan pada suhu yang tertentu, air tu akan ikatan tu akan menjadi wap oksigen dan sebagainya. So maksudnya kita bagi pemanasan sehingga 100 darjah Celsius baru dia akan break daripada cecair kepada wap. Okay. So ciri-ciri berkenaan akan menentukan sama ada kita boleh jadikan sebagai konduktor, insulator ataupun semiconductor. Okey, konduktor ni apa pula? Okey, konduktor ni adalah satu elements ataupun materials yang sifat dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, ciri-ciri dia apa? Ciri-ciri dia mempunyai 4 elektron dalam valence shell. So dalam kita punya dia punya ni cuma ada 4 saja, 1, 2, 3, 4 sajalah. Okey, ini nucleus kita. Okey. So each atom has at least one excess electron that is not involved in the bonding. Maksudnya setiap atom tu dia mempunyai satu elektron yang terlebih. Okey. So contohnya macam dia ada satu, mesti ada satu terlebih. Okey. So dia tidak cukup 4. Okey, kalau macam kita tengok tadi, kita punya ni tadi dia mesti ada maksimum dia ada 8. Kalau contoh yang kedua 8, 18 dan sebagainya. So kalau kita cukup maksimum, okey, itu kita tak panggil sebagai konduktor. Dia mesti ada terlebih, dia tak cukup. Okey, maksudnya bila tak cukup tu dia akan menjadikan dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Each atom has at least kurang-kurangnya satu elektron yang terlebih. Okey, dia tak masuk dalam bonding. Okay. These excess electrons are called conduction electrons and they move freely in response to the electrical forces. Okay. Yang itu dah yang dia akan bergerak secara random. Okay. Dan bila kita bagi satu pemanasan dia akan bergerak. Okay. So that's why dia akan boleh mengalirkan satu arus bukan mengalirkan, dia membenarkan arus elektrik itu melaluinya. Okey, itu konduktor. Apa pula insulator? Okey. Okey, insulator ni pula dia mempunyai lebih daripada 4 electrons dalam valence cells dan dia tidak mempunyai free electrons. Okey. Sebabnya semua elektron tu adalah diikat atau di-bonded. Okey. If an insulator is placed in electric circuits, no current will flow. Because, sebab apa? Sebab dia mempunyai satu ciri iaitu high resistance. Okay, high resistance tu dia mempunyai satu halangan yang tinggi lah. Maksudnya ada satu rintangan yang sangat tinggi. So bila ada rintangan yang sangat tinggi, arus elektrik tidak boleh melaluinya. Okay. Contohnya apa? Contohnya mica, papers, polythenes dan sebagainya, plastik. Okay. Ini berbeza dengan konduktor tadi. So konduktor tadi dia mempunyai satu excess electrons. One excess electrons yang boleh menyebabkan arus elektrik boleh melaluinya lah. Okey, satu lagi materials yang ada dalam sifat atoms, okey, iaitu kita panggil sebagai semiconductors. Yang ini kita akan gunakan dalam electronics punya materials ataupun kita gunakan untuk diode, BJT, transistor dan sebagainya. Okey, apa itu semiconductor? Okey, semiconductor ni dia mempunyai satu valence cell tadi, okey, valence cell tadi yang kita belajar tadi, dia mempunyai yang lengkap. Okey, contoh kat sini kalau kat sini yang kedua ni dia mempunyai 8. Okey, kat sini ada 8. So dia fit maximum shells pada setiap electrons. Okey.
Okay, dia punya orang kata dia tidak ada ruang-ruang kosong untuk elektron tu masuk. Okay. Okay. Sebagai satu contoh, okay, silicon. Okay, so silicon ni dia punya numbers of valence ni dia ada 2. Lepas tu kita ada sini ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 8 dan juga 4. Okay. So ini kita panggil sebagai apa ni? Octet punya octet states. Okay. So dia mempunyai yang cukup untuk kita buat covalent bonding. Okay. So semiconductor ni mempunyai 4 electrons in the valence cells. Okay. So the properties dia antara conductor dan juga insulator. So dia adalah di tengah-tengah. Okay. So bila pada low temperatures, okay, dia bertindak sebagai insulator lah. Okay. At high temperature, some electrons are free to move and the materials take on the property of the conductors. Okay. So dia pada keadaan high temperatures, okay, dia mungkin boleh jadi sebagai conductors, okay, dan pada low temperatures dia boleh jadi sebagai insulators. Okay. So macam mana daripada insulator kepada conductors, okay, bila kita bagi satu high temperature. So bila kita panaskan ataupun kita bagi satu arus, okay, bila arus lalu dia akan menjadikan satu temperature akan naik. So itu akan menjadikan daripada apa ni yang kamu ingat junction, PN junctions tu, okay, daripada P kepada N. So nanti kita akan lihat nantilah. Okay, so semiconductor yang biasa ada adalah silicon dan juga germanium. Okay, so silicon dan ini adalah germanium. Tapi kebiasaannya kita akan gunakan silicon punya material sebagai kita punya semiconductors. Okay. Okay, so okay, so atom in semiconductor materials tend to share their 4 valence electron in neighboring atoms. Okay, so kalau misal kata, okay, kat luar tadi kita ada 4 1, 2, 3, 4. So dekat luar tu kita ada 4, 1, 2, 3, 4. So semiconductor ni dia berminat untuk sharing. Okay, contoh macam ni lah. Okay, so dia akan share. Contoh silicon kat dalam ni dia ada 4. Dekat luar tu dah ada 4, 1, 2, 3 dan juga 4. So 4 ini dia akan combine dengan partner dia yang kat luar, okay, supaya dia akan menjadikan sebagai octet ataupun dia akan menjadikan 8. So dia akan share dengan atom silikon yang lain. Okay, contohnya macam ni lah. So dia akan combine 1, 2, 3 dan seterusnya sampailah yang ke 8. Okay, so ini kita panggil sebagai covalent bonding. Okay, so kenapa covalent bonding ni? Supaya dia boleh menghasilkan satu struktur yang sangat stable, okay, dan juga sangat ketat ataupun yang sangat kuat untuk kita punya material berkenaan ataupun semiconductor berkenaan. Okay. Tapi covalent bonding ni, ikatan covalent ni kita boleh leraikan dia. Okay. Kita boleh hapuskan ataupun musnahkan ikatan berkenaan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara heating. Okay. Lepas tu kita bagi satu energi ataupun kita bagi satu voltage. Okay. Potential difference. Kemudian satu lagi adalah kita gunakan satu kaedah ataupun adding the impurities yang menghasilkan doping. Okay, so dia ada 3 cara untuk release ikatan bonding berkenaan. Okay, yang pertama heating, energy dan juga doping. Okay, dia ada 3 cara lah. Okay. So sampai sini okay? Ada pertanyaan? Tak ada. Okay. Setakat ni tak ada lagi.
Okay, so sambil-sambil tu you all boleh tengok nota yang saya bagi tu. Okay, nota dalam modules dan juga nota ni lah. Okay, sebab yang dalam modules tu dia lebih uh, lebih banyak details dia punya explanation tu lah. Okay, yang dalam lecture note ni dia agak simple sahaja. Okay, so you boleh baca bersama dengan modul chapter 1 tu. Okay. Alright, so kita lihat kepada semiconductor lah. Okay, so ini kita dah masuk kepada semiconductor. Okay. N dan juga P dan juga N lah. Okay, so kita ada kita panggil sebagai intrinsic dan juga extrinsic. Itu ada nak tanya soalan ke? Zal. Dia tromen lah. Okay. Alright. Apa tadi? So intrinsic semiconductor are essentially pure semiconductor materials. Okay. Intrinsic ni maksudnya dia punya semiconductor ni material yang sangat pure lah. Manakala ekstrinsi ni adalah semiconductor yang didopkan ataupun didopkan lah. Apa nama maksudnya? Dicampurkan. Yes, okay, dicampurkan. Okay, dicampurkan antara P dan juga N. Okay. Alright, apa tadi? Alright. Okay, so apa itu P and N? Okay, ni bahasa mudah ni you all pun boleh faham dengan P is positive and N is for negative. Okay, so fungsi macam mana didopkan tadi tu, okay, antara P dan juga N tu ada proses dia lah. Okay, bila kita panggil sebagai kita punya elektron tu dipanaskan, okay, so elektron N tu akan bergetar dan melompat daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain lah. Okay, so dia akan jadi sebagai donor, okay, ataupun menghantar kepada kepada P. Okay, so this is N types. Okay, so N types for semiconductors ni contohnya macam tadilah dia ada tulis kat sini, arsenik, okay, phosphorus dan juga antimony. Okay, dia punya this atom has 5 outer electrons in their outermost covalent bond to share with the other atoms. So dia ada 5. Okay, contohnya dia ada 5. So apa yang dia akan buat? Okay, apabila dia ada 5, so dia akan menyebabkan 4 daripada 5 elektron tadi tu menghasilkan satu free electrons. Okay, so dia akan menyebabkan kita punya elektron tu akan jadi free, so dia akan macam kita tadi ikatan covalent tu dia akan melengkapkan antara satu dengan lain. Okey, itu akan menjadikan 8. So tadi contohnya antimony atoms ni contohnya dia ada 5, dia ada outer dia ada 5 lah. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey, yang dalam ni dia dah lengkap. So yang outer tu dia mesti lebih daripada 1. Lebih daripada 4 lah. Okey. So bila lebih daripada 4, contohnya antimony ni dia ada 5 lah outer dia. So bila dia combine ataupun dia mixkan dengan silikon, okey, dia maksudnya dia akan dopkan dengan silikon. So satu ni dia akan jadikan free electrons. Okey. Yang lain tu dia akan menjadikan shared electrons. So bila free electrons maksudnya dia ada terlebihan N types. Ada lebihan satu elektron charge negatif. Manakala bagi P types positif, bila dia keluar, yang daripada N tadi, bila dia keluar daripada ikatan antimony itu, maksudnya dia menderma lah, dia memberikan kepada P types. So kita boleh katakan N type ni sebagai donor, penyumbang. Manakala P type ni pula, P type ni dia biasanya kat luar ni dia ada 3 saja. 1, 2, 3. Okay, yang dalam tu dah lengkap lah. Outer shell dia mesti kurang daripada 4. Bila kurang daripada 4, bila kita nak dopkan dengan silikon,
okey, dia tidak menjadi dia tak lengkap, dia ada kurang satu dekat sini. Okey, dia akan jadi hole, kita panggil sebagai hole. Okey, so hole ni maksudnya dia perlukan satu elektron lagi untuk melengkapkan satu ikatan yang kuat lah. So maksudnya dia panggil maksudnya dia perlukan satu lagi elektron untuk dapat pada beri. Maksudnya dia perlukan satu penyumbang ataupun dia penerima. Okey, sebab tu kita panggil sebagai P is for acceptors lah. Okey. Okey. Itu beza antara P dan juga N type. Okey. So bila kita combinekan, okey, jadikan sebagai satu diode, okey, ataupun kita menggunakan satu konsep diode, okey. So uh, so kita akan ada satu N regions dan satu P region. So P region is for positive ion, manakala N is for negative regions. Okay, so P, okay, so kalau kita lihat kat sini, yang negatif ni is free electron sebab N tadi kan, bila kita dah mixkan dengan silikon, dia akan menjadikan satu free electrons. Okay, so that's why kita punya dekat sini ni, ini adalah free electrons. So ini is free electrons lah. Okay, yang ini dan seterusnya lah. Manakala yang di sini bahagian P tadi tu, sebab dia akan ada satu hole, kita panggil sebagai hole lah, ataupun kita punya penyumbang. Okay, kita nak penerima, sebab ada hole ataupun akan ada satu lubang dekat situ lah. Okey, so bila adanya ada tiga ciri tadi, tiga sebab, iaitu kita menggunakan satu heat dan juga voltage. Okey, so dia akan menyebabkan free electrons ni pergi kepada kita punya holes berkenaan. So itu yang menyebabkan kita punya arus elektrik ni boleh bergerak daripada melalui kita punya diodes lah. Okay, so apa itu diodes? Okay, so saya kata lah. So electron device that create by bringing together a p-type and n-type region within the same semiconductor lattice lah. Okay, so diode ni kita boleh jadikan dia sebagai switch, okay, ataupun kita boleh jadikan juga sebagai rectifier dan juga LED lah. Okay, so bila adanya satu free electrons dan free holes, dia akan menjadikan saling satu melengkapi lah. So simbol dia seperti ini. Okay, so dia ada diode macam lah, diode Zener, diode LED dan sebagainya lah. Okay, so kita lihat kepada macam mana kita punya forward bias dan juga reverse bias. Okay, so forward bias connect the positive. Okay, so this is our positive and this is our negative. So it's dah habis dah. So kita ada positive and negative. Okay, so positive connect dengan kita punya P regions and negative connect dengan N regions. Okay, so apabila so bila kita jadikan dia sebagai forward bias, so bila kita bagi satu potentials, so dia akan break out kita punya depletion regions. Okay, yang mana kita punya ikatan tu akan break out dan kita punya positif tadi tu, okay, bila air current melaluinya, so kita punya ion-ion ni akan pergi dekat kita punya hole berkenaan lah. Okay. Okay, so itu yang menjadikan kita punya okay. So ini current tu akan melalui daripada positif kepada negatif lah. Okay. So forward voltage akan menghasilkan kita punya depletion layer menjadi lebih nipis lah. So depletion region ni dia akan menipis dan menyebabkan kita punya current tu akan boleh melaluinya lah.
Okey. Okey, so kalau kita lihat dekat okey, so kalau kita lihat dekat nota sini, okey, apa yang akan terjadi apabila forward bias ni berlaku lah. Okey, so apabila satu energi akan ataupun satu voltage dibagi kepada PN junctions, okey, so the forward voltage cause the depletion layer tu menjadikan lebih nipis, okey, menjadikan lebih nipis dan menyebabkan kita punya P akan menyebabkan kita punya electrons yang free electron tadi tu akan pergi kepada kita punya holes berkenaan lah. Okay, okay. Alright, so majority carriers in N types materials are electrons, manakala bagi P types akan menjadi sebagai holes lah. Okay. Jadi apabila kita bagi satu currents, kita punya bahagian N ni ataupun bahagian N ni dia akan menjadikan satu bahagian yang majoritinya adalah kita punya electrons, manakala bagi bahagian P tu majoritinya akan menjadi holes lah. Okey, manakala bagi reverse bias dia akan menjadi yang terbalik lah. Maksudnya kita punya positif untuk reverse bias kita punya positif akan connect dengan negatif, manakala kita punya negatif pada voltage tu kita akan connect dengan P regions. Okay, so dia akan menjadikan satu menghalang satu elektrik tu melangkaui kita punya depletion region berkenaan lah. Alright. Okay, so macam mana kita nak tahu kita punya so bila kita bagi satu voltage, okay, sebab kita tahu V sama dengan IR, okay, so kita akan ada satu current untuk melalui yang membolehkan kita punya depletion region tu menipis ataupun mengembang. So kalau reverse bias ni dia akan membesar lah. So bila membesar depletion region ni, so menyebabkan current tu tidak akan boleh melaluinya berbanding dengan forward bias tadi. So forward bias tu depletion region dia lebih nipis. So bila nipis, current tu akan boleh melalui antara P dan juga N lah. So berapa banyak current yang kita perlukan untuk menjadikannya forward bias? So kita panggil sebagai ID ataupun current diode. Okay, current diode dan juga voltage diode. So kita panggil sebagai IV, characteristic of ideal diode lah. Okay, so ID ni kita punya karakteristik yang penting untuk kita tentukan berapa ataupun pada voltage berapa menyebabkan current tu akan melalui. Okay, so itu kita akan lihat dalam calculation pada chapter yang kedua lah. Okay, so kita akan lihatlah berapa kalau silikon tu 0.7 voltage dan sebagainya. Okay, so ini kita nak lihat dia punya ciri-ciri lah. Okay, so ini adalah contoh kalau saya bagi satu contoh. Okay, ini adalah contoh datasheet. Okay, datasheet bagi diode IN 4007 ataupun daripada 4001 sehinggalah 4007. Ini adalah bila kamu masuk makmal nanti, ini diode yang biasa kita akan gunakan untuk kita gunakan dalam dalam amali nanti. Okay, so kalau kat sini dia ada karakteristik dia. Okay, so so ini diode untuk this one. So dia punya features dia adalah di kita semua tu. Okay, and then dia punya so this is our characteristics. Okay, so current yang boleh melaluinya pada diode berkenaan adalah sebanyak 1 ampere maksimum. Okay, okay, kat sini ada DC blocking voltage dan sebagainya lah. Okay, so
kat sini tak bagi pula dia punya IV dia. Okey, tapi dia bagi dalam bentuk nilai sajalah 1 volts. Sorry, 1 ampere. Okey, dan juga VF dia adalah pada 1.1 volts. Okey, dia cuma bagi dalam bentuk nilai saja, dia tak bagi dalam bentuk graf lah. Okey. So diod ni kita akan lihat kepada fungsi diod, okey, menjadikan dia sebagai sama ada sebagai uh, forward ataupun reverse. Okey. Okay, so kita akan lihat dalam chapter 2 nanti adalah calculations. Bagaimana calculation untuk kita kira forward bias dan juga reverse bias punya voltage dan juga current bagi setiap diode. Yang mana diode tu kita letak dalam satu kita punya circuits lah untuk kita dapatkan kita punya output loading dan sebagainya. Okay. So ini adalah simbol bagi diode dan simbol bagi reverse dan juga forward bias. So bila forward bias ni ada current melaluinya, manakala untuk reverse bias ni dia tidak akan ada current melaluinya. So dia anggapkan sebagai macam open switch, dia punya ideal diode dia. So manakala forward dia switch yang tertutup lah. So ideal diode. Ideal diode ni maksudnya dia tidak ada, kita tak ambil kira kita punya resistance dan kita tak ambil kita punya losses pada diode berkenaan. Maksudnya kalau kita kata 1.0 ampere current melaluinya, so kita ambil 1.0 lah. Okay, kita tak ambil kira dia punya losses, kita tak ambil kira kita punya internal resistance dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai ideal diode. So ideal diode ni lah akan kita gunakan dalam calculations. But then bila kita comparekan dengan simulation ataupun real practice dalam amal, mungkin dia punya voltage dan juga current tu akan berubah ataupun berkurangan ataupun terlebih. Sebabnya kalau ideal ni maksudnya kita tak ambil kira kita punya resistance dan juga heat losses. Tapi kalau dalam real practice, kalau kita bagi current dekat diode tu, mungkin diode tu akan panas dan sebagainya. So bila panas, akan ada kehilangan kuasa dan sebagainya lah. Okay, so itu idea untuk diode dan juga semiconductors. Okay, so ada soalan tak berkenaan dengan diode dan juga semiconductors permulaan ni? So, open. InsyaAllah tak ada saya. Okay. Right. So nanti saya akan share satu kita punya saya akan bagi satu orang kata dalam outer, okay, which is reflections berkenaan dengan diode dan juga semiconductors. And then pada hari Selasa nanti kita akan masuk kepada chapter yang kedua, iaitu karakteristik ataupun apa dia panggil ni diode circuits. Okay, diode circuits macam mana untuk kita dapatkan load line dan sebagainya lah. Okay, boleh hari Selasa nanti? Selasa kan kelas kamu kan? Selasa pagi so kita akan start pada pukul 8.30 sehingga macam itulah, 8.30 sehingga pukul 10. Okay, so kalau tak ada soalan lain? InsyaAllah tak ada saya. Okay, so kalau tak ada apa-apa, so kita tangguhkan. So nanti recording ni saya akan share dalam outer nantilah. Okay? Baik saya. Okay, so